bersama kami di Wanita hari ini seperti mana yang saya dan juga sahabat saya Sugi telah mewawarkan untuk hari ini yang kami dah wawarkan juga di social media. Hari ini kami bawakan kepada anda cakap lepas ataupun berlapik. Kalau Sugi tanya Syira, cakap lepas ataupun berlapik ini mungkin perlu mengikut situasi, mengikut personaliti orang yang kita bercakap. Saya setuju dan tadi kita dah ada seorang tetamu kat rumah Itu baru satu. kita. Ini 3 orang tetamu tambah dengan Kai sekali lah kan. 2 orang tetamu baru bersama dengan tetamu lama kita tadi. Kita bersama dengan Ana Al-Jufri. Saya. Ana sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sugi sihat. Sihat. Syira okey. Sihat. Cantik-cantik semua dalam set yang baru. Serba cantik kita baru kedai lagi. Saya rasmi dulu situ. Ya, semua. Oh, untung hari ini. Untung saya. Pastinya di tengah kita ada Kai Bahar sekali lagi. Terima kasih kerana menyertai kami untuk perbincangan dan juga di hujung sekali kita ada Encik Ahmad Tarmizi Abdul Aziz selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Kita panggil coach, betul? Boleh, insyaAllah. Baik, selamat datang. Baik, tadi dah sempat tanya Kai kalau Kai cakap berlapik ataupun tidak. Katanya tidak. Okey, itu berkaitan dengan komen untuk peminat dan juga rakan-rakan artis. Tetapi saya nak tanya Ana pula. Okey. Ana secara amnya, adakah Ana jenis yang akan cakap berlapik ataupun cakap lepas je? I don't care. Ini yang aku rasakan. Aku akan cakap sahaja. Dua-dua pun ya. Okey. Sebab kalau mungkin kita waktu kita tengah bersiaran macam mana sebagai penyampai radio dekat Mula FM. So kita akan rasa apa-apa yang kita kena sebutkan, kita kena sentiasa kena ada lapiknya lah. Sebab tak semua benda kita boleh bagi tahu sebab especially kita orang media. Kita bercakap benda yang perlu dan sebagainya. Kita tak boleh nak bagi tahu pendapat kita tak semestinya sama dengan pendapat orang lain. Macam tu. Tapi berbeza pula kalau dengan kawan-kawan. Kalau macam dengan Kai ke kan. Kita macam kita belasah je kita macam kau ni Kai kan macam tu. So kita ada, bukan kita nak kata kita split personality tapi macam apa Syira cakap tadi lah. Dia bergantung pada situasi juga sebenarnya. Memang dah selesa dengan rakan-rakan. Betul. Saya suka perkataan selesa tu. Bila kadang-kadang makin lama kita kenal makin kasar ataupun makin kalau orang luar dengar makin kasar sebenarnya guraunya tu. Tapi sebenarnya kita ni bergurau. Kawan kita pun dah tahu personaliti kita. Macam Kai sendiri pula bagaimana? Sama juga. Okey, silakan. Sama macam Ana juga. Bila kita bekerja, kita kena berlapik juga apa kita cakap. Tak semua benda kita kena cakap. Kita kena jaga sensitiviti orang semua kan. Tak nak tegur satu orang. Sama juga macam Ana juga. Bila dengan kawan-kawan, kita boleh lepas cakap macam saya ni orang kata first jumpa agak pemalu sikit dalam lama main cakap lepas saja dan kadang-kadang makin lama makin rapat orang kata kan bila kita macam saya bila dah lepas je cakap tu saya agak macam bila dengar macam kurang ajar sikit. Tapi sebenarnya tak ada niat rasa nak kurang ajar tapi dalam hati ada tamat. Kai, komen paling kurang ajar yang pernah Ana cakap kat Kai. Bukanlah dia kurang ajar. Bila gurauan Jangan kantoi kan. Tepuk kan. Komen kat baju. Kau ni Kai kan tu. Dia bukan tahu. Dia kalau bergurau orang kata lepas orang kata terlalu kasar cakap tu tandanya dia kata terlalu rapat lah. Terlalu rapat, terlalu selesa dengan orang tu. Tu kata maknanya lah. Mula-mula dulu dia pemalu tau. Sekarang ni sepatah dia jawab. Tapi dah lama dia lebih daripada kuat. Lebih sudu daripada kuat. Cakap tak berhenti. Okey, baik. Itu mungkin cerita Kai dan juga Ana sendiri. Tapi kalau kita boleh bertanya kepada coach sendiri selaku perunding motivasi dan juga jurulatih minda sebenarnya. Untuk kita cakap lepas atau untuk kita cakap berlapik ini, wajar untuk kita guna, untuk kita lihat kepada situasi ataupun semua situasi kita boleh hentam saja lalam. Silakan. Terima kasih Syira. Sebenarnya bila kita sebut cakap lepas atau cakap berlapik ni, setiap orang ada kemungkinan untuk cakap lepas dan cakap lapik. Cuma kita kena lihat pada konteks dan keadaan tertentu lah. Kan biasanya kalau kita nak lihat sama ada perlu cakap lepas atau cakap berlapik ini, kita lihat kepada 3 perkara utama. Satu ialah dengan siapa kita bercakap. Macam tadi Ana cakap dengan kawan-kawan kita lepas je kan. Macam Kai pun cakap tadi dengan member semua lepas je kan. Tapi kalau dengan orang yang lebih berbeza umurnya, gap umur yang berbeza, pangkat yang berbeza ataupun generasi yang berbeza, maka kita kena guna pendekatan yang sesuai. Dia tak boleh lepas begitu saja. Kan? Itu pertama, siapa. Nombor 2 ialah tujuan kita. Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita itu melibatkan perkara yang serius, Kai, kita tak boleh bincang yang serius itu dengan lepas-lepas begitu sebab nanti orang yang terkena lepasan itu terasa hati akhirnya tak nak berbincang. Kan? Jadi dengan tujuan pun penting. Dan akhir sekali ketiga ialah keutamaan, purpose.
Kan kalau perkara itu satu perkara yang nak cepat kita nak tahu respon, maka tak boleh berlapik lagi, Sugi. Kan kalau kita berlapik nak cepat respon, dia bagi 3 jam selepas itu habis tak ada guna maklumat tersebut kan. Jadi kita kena tengok 3 keadaan tadi untuk tentukan sama ada kita kena lapik ataupun lepas. Itu pandangan saya. Ada orang dia memang tak suka kalau orang lain cakap berlapik, dia macam alah bagi tahu je lah, boleh tak jujur, jangan putar belit sangat, straight to the point boleh tak. Tetapi ada orang macam berdebarnya apalah dia nak cakap ni, boleh tak filter sikit. Tetapi saya nak tanya coach juga, coach, adakah ini memberikan refleksi pada personality orang? Kalau orang yang suka terlepas cakap, orang yang suka cakap berlapik. Okey, kalau tengok pada personality lah kan. Sebenarnya lapik atau lepas ini bergantung kepada bagaimana keluarga dibesarkan keluarga macam mana. Sebab kita ni manusia kan, daripada kecil kita ni dididik, dibimbing dan kita melihat, mendengar daripada hari ke hari, daripada kecil sampai ke besar kan. Jadi kalau keluarga kita jenisnya memang cakap lepas, automatically kita dah ada dalam minda kita, subconscious mind kita untuk cakap lepas. Tetapi kalaulah dalam keluarga kita, keluarga yang kita boleh kata keluarga yang sopan santun, yang tertib, beradab, cakap pun berhalus, bahasa yang digunakan sopan, maka kita sendiri pun akan terikut dengan gaya tersebut. Jadi tapi bila dia bekerja, dia pergi sambung belajar, benda ini akan membuka gaya dan kaedah cara dia bercakap tadi. Bermakna kita boleh berubah mengikut persekitaran boleh. kita. Faham. Tambah Syira, kalau kita dalam social media sekarang kan, sekarang kita bercakap dalam social media tanpa wajah tau. Kan kita tak bersemuka. Bila kita semuka, kita malu nak cakap lepas. Kita takut-takut cakap lepas. Tapi without face dan tanpa bersemuka, kita boleh lepas apa saja. Itu antara sebab membentuk karakter generasi baru sekarang lah, saya nampak. Okey, baik, faham. Saya suka bila Sugi sentuh mengenai personality, mengenai cara kita dibesarkan, suasana kita dibesarkan. Kalau boleh saya tujukan seterusnya kepada Ana sendiri. Ana sendiri selesa ataupun tidak berdepan dengan orang yang suka cakap lepas ataupun lebih selesa dengan ada filternya sedikit, lebih ada sopan santunnya kat situ. Ana. Kalau macam Ana lah kan Syira, sebab sekarang ni, sebab selalu bila Ana bekerja, Ana sambil-sambil Ana akan buat TikTok live juga. Yang Ana perhatikan sekarang ni, ramai yang macam coach cakap lah, memang kebanyakannya keyboard warrior. Dia suka apa saja yang dia nampak, dia akan sebut. Kiranya macam pendapat dia tu yang paling penting lah. Tanpa berfikir. Macam tu. So saya akan selalu je, saya jenis kadang-kadang saya main cakap lepas je. Saya akan cakap, bahasa tu melambangkan kita tau, saya cakap macam tu. Sebab apa yang kita cakap tu, melambangkan apa sebenarnya dalam hati kita. Contohnya lah, contoh kalau macam dia kata, rambut Ana serabai lah hari ni, dia cakap tu. Lepas tu Ana kata, oh ya ke, terima kasih, rambut awak cantik tak? Macam tu saja tanya macam tu. Sebab kadang-kadang kita takkan selamanya macam positif juga kadang-kadang. Sebab saya kadang-kadang cepat juga, panas dia kan. Tapi kadang-kadang kita kontrol juga, kita kata, yelah, kita ni kan, bila kita manusia ni kan, tak semua benda yang kita rasa kita boleh cakap tau. So kita pun kena jaga juga hati dan perasaan kan. Cekai. Kan mesti Kai lagi banyak lagi dia dapat macam-macam lagi. Kita ni radio kan, sebab kita radio kita tak ke depan kan, kita dekat belakang mikrofon. Kadang-kadang kita macam ni, kadang-kadang itu macam ni kan. Macam itulah. Tapi yang pentingnya saya nampak memang ramai yang dah lupa sebenarnya adab cara nak bercakap dengan orang macam mana. Sedangkan mungkin kita tengok rupa-rupanya kita kadang-kadang kita stalk orang juga kan. Ada yang cakap dengan kita ni kan. Tekan dia punya profil dia. Fake account. Fake account ada juga. Tapi masalahnya ada juga yang macam bila kita tekan dia punya posting-posting semua yang macam ke arah kebaikan ataupun mungkin benda-benda yang kita tengok macam tak sangka. Kita tak naklah jadi judgemental tapi tak bolehlah macam tu. Baik. Kan? Saya suka bila Ana katakan yang meluah. Ana akan cuba control. Self control tu nanti saya nak tanya kepada Kai dan juga coach bagaimana kita boleh gunakan self control ini supaya kita tak terlepas cakap. Tapi sebelum itu kami nak anda dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya depends. Ada masa saya boleh cakap lepas, ada masa kita boleh berlapik lah. Macam tengok situation lah. Sebenarnya dia lebih kepada better kita berterus terang pun. So kita tahu daripada kita menjaga hati and then kemudian kita tahu belakang lagi dahsyat lah. Kalau saya lebih suka jenis berterus terang. Sebenarnya untuk sekarang ni lebih elok berterus terang supaya kita faham antara satu sama lain apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka, jadi kita tak buat.
Maksudnya kalau masuk rumah orang macam mana adab dia, macam tu. Jadi saya rasa saya pilih berterus terang. I suka orang yang cakap lepas tapi masih ada manners. So macam kalau kita nak tegur orang tu, kita tegur je tapi dengan cara. Bukannya at the end kita cakap belakang. No, jangan cakap belakang. And jangan tegur dia dalam offended way. So itu lebih better untuk dia improve, untuk kita improve lah. Takkan kita sentiasa rasa kita betul kan? Tak boleh. Dia kalau nak kira body shaming, face shaming tu memang daripada dulu kan. Tapi it's how kita control benda tu supaya kita tak jadi toxic kepada diri sendiri. Saya suka dia cakap tak boleh. Memang tak boleh, kadang-kadang self control tu susah. Jadi saya nak tujukan soalan ni kepada Kai Bahar. Betul, Kai sebagai seorang artis ramai pengikut perlu ada self control itu supaya tidak terlepas cakap, Kai. Tetapi kadang-kadang memang akan hilang sabar, betul? Terutamanya bila kontroversi yang dapat tidak kecaman semua kan? Betul, kecaman lah, fitnah lah dan sebagainya kan. Jadi dalam situasi sebegini bagaimana Kai menghadapinya? Okey, macam Kai sendiri, siapa yang kenalkan daripada dulu sampai sekarang, saya ni jadi tak kisah orang cakap apa pasal saya. Saya lagi suka kalau orang nak jas saya, nak tegur ataupun sebagainya, lagi saya suka dia lepas cakap ataupun tegur saya. Sebab saya rasa sometimes dia cakap tu maybe ada betulnya. Dia tak semestinya dia cakap tu dengan suka hati dia cakap. Kadang especially macam saya dalam bidang nyanyian, bila saya nyanyi atas stage semua kan, and then saya dapat teguran. Kadang-kadang tu kecaman tu saya anggap teguran di mana maybe ada silap kita dah terpentas yang rasa tak selesa memandang, yang rasa macam tak selesa dia dengar cara kita nyanyi. Saya ambil benda tu saya improve. Kalau orang kata kalau fans semua cakap Sky nyanyi sedap, itu fans. Kalau orang luar maybe dia nak judge, dia akan cari kesalahan kita. Macam Ana lah, dia akan cari kesalahan. Mesti akan cari salah kita. So Kecil-kecil lari. Saya anggap benda tu untuk nak memperbaiki diri saya. Kalau nak kata nak puaskan hati semua orang memang takkan boleh. Okey, dan saya terus dengan saya punya niat saya dalam kerjaya saya untuk memperbaiki yang mana baik kita baikkan lagi. Dan orang kata yalah, saya lebih suka macam orang terus terangnya cakap dengan saya apa yang kurang daripada kadang-kadang saya sendiri tanya dengan kawan-kawan, dengan family, dengan peminat juga apa yang kurang dalam diri saya. Saya nak orang kata memperbaiki apa yang kurang. Kan saya tak nak bila depan Kai itu ini kan, belum dengar belakang lain. Ada juga kes macam tu. Jadi bila saya dengar macam tu, saya terus lepas je orang kata jumpa orang tersebut cakap kenapa cakap macam tu dan sebagainya. Dan saya tak suka jenis macam tu. Macam saya sendiri, apa yang orang kata macam experience saya, orang kata pengalaman saya sebelum ni, macam story saya suka bercerita dekat kawan-kawan kan. Orang kata ada juga story-story yang kita nak bual bila borak-borak. Dan macam orang lain saya tak suka kau kontrol, macam tanya kau pernah ni tak pernah ni tak? Macam diam dia tak pernah. Tapi hujung-hujung kan dia cakap pasal kita yang dia pun pernah buat benda yang sama. Saya rasa macam benda tu tak best. Dan jenis saya jenis tak kisah orang cakap apa pasal saya. Kalau boleh kita memperbaiki benda yang kata orang tegur tu, kita perbaikilah. Sebab bila orang tegur tu adalah benda something nampak yang tak baik tentang kita ke, atau kurang sikit ke, better kita perbaiki daripada kita berbalas balik. Kalau tidak sampai bila tak habis, saya sana nak menang, saya sini menang, siapa yang nak kalah ni siapa nak menang kan. So saya abaikan, saya memperbaikilah apa yang saya dapat daripada teguran orang luar. Okey, baik, itu daripada seorang Kai Bahar. Kecaman diambil sebagai satu perkara yang positif untuk bantu kita punya persembahan, untuk bantu kita punya memperbaiki diri kita sendiri. Akan tetapi kecaman demi kecaman, mereka berselindung di sebalik media sosial, berselindung di sebalik komputer skrin, handphone dan sebagainya. Ada orang kata dia ni mulut je lah tapi hati dia baik. Coach boleh pakai ke ayat tu, coach? Itu ramai menggunakan frasa itu sebagai defense pada diri dia. Cuba suruh dia ambil balik kata-kata dia tu. Boleh dia tak? Kata Tak aku boleh mulut kan? jahat je kan. Tapi sebenarnya hati baik. Sebenarnya kalau kita belajar daripada guru-guru, sebenarnya hati ni sebenarnya membentuk segala perlakuan kita. Kan kalau dalam Islam pun Nabi pun sebut dalam apa nama, dalam hati kita ada seketul daging, maka baiklah semuanya kan. Maksudnya hati ni membentuk fikiran kita, fikiran membentuk perkataan kita, perkataan membentuk perilaku kita. Jadi kalaulah hati kita itu sendiri tak berapa baik, that's why kita boleh terfikir nak sebut perkara-perkara yang tak baik. Tapi kalau
hati you memang baik, you takkan tertimbul ataupun wujud satu perkataan yang kesat ataupun nak lepaskan perkataan yang mungkin menggurus hati orang pun tak akan keluar. Sebab apa? Kita sentiasa bersangka baik, kita sentiasa redha, kita sentiasa berlapang dada. Kan macam Kai tadi kan, terima apa saja kan. Sebab apa? Dia memang hati baik. Yeah. jadi that's why dia takkan respon dengan respon yang negatif ataupun yang sebaliknya berlaku. Jadi bagi saya lah, pandang peribadi saya, bagi saya tidak ada istilah hati mulut jahat tapi hati baik. Tak boleh pakai, bagi saya tak setuju lah. Dalam keadaan tertentu mungkin adalah dia terpaksa keluar bila amarah dia tercabar. Limitation itu dah tercabarkan, maka dia terpaksa keluar. Itu mungkin berlaku. Konteks berbeza. Sebab ada dalam situasi di mana kita terlepas cakap, lepas orang cakap sebenarnya dia tak maksudkan pun apa yang dia cakap tu terlepas cakap. Tetapi bila dah terlepas cakap tu, ia mengguris hati orang lain, terutamanya kanak-kanak kecil. Saya lihat kalau remaja ataupun adik-adik kat rumah ni kan, bila sesuatu yang melemahkan semangat mereka itu dikatakan, ianya boleh memberikan impak apabila mereka dewasa sehinggalah mereka masuk dalam alam pekerjaan dan sebagainya. Dan mungkin di sini Kai sebagai seorang artis yang mempunyai followers yang ramai, Kai mungkin boleh memberikan tips lah kepada mereka yang menonton sekarang ni. Kalau anda ni jenis yang suka sangat terlepas cakap, boleh tingkatkan lagi self-control itu. Sebab penting saya rasa self-control ini. Sangat-sangat penting lah. Kadang macam dulu masa mula saya masuk dalam industri, ada juga kadang-kadang saya terlepas cakap tu bukan sahaja. Kadang-kadang kita nervous. Betul. Apa yang kita nak cakap tu, ayat kita tak tersusun dengan betul. Dia terpotong-potong. Time tu memang saya dapat kecaman yang sangat banyak lah. So perlunya kita buat preparation, kena standby dan sebagainya kan, and then baru kita cakap dengan orang kata tersusun dengan baiknya. Kadang-kadang orang tak faham apa yang kita nak sampaikan tu, kita tak cakap habis, and then macam tercakap, sometimes sekerat-sekerat orang salah faham, salah tasfir kan, and then diorang membuatkan benda tu menjadi isu yang orang kata, iyalah orang nak cari salah, semua nak cari salah orang kan. Jadi kadang bila dah jadi macam tu, kita pula menyesal. So bila bagi Kai sendiri, untuk Kai ada baiknya juga kadang-kadang bila benda tu berlaku, kita dapat belajar dengan orang kata kesilapan yang kita buat. Macam itulah orang kata, nak kontrol tu kita kena preparation lah, buat prepare apa yang kita nak cuba buat. Macam dulu Kai nak datang interview, semua Kai just nervous, tak prepare apa nak cakap ni. And tak tahu apa topik pada hari ni. Tiba-tiba bercakap je, nak jawab apa ni? Kan? Dia macam gabra kan. So that's why kita ada preparation untuk bersemuka dengan orang, apa topik yang nak bincangkan kan. Untuk terlepas cakap tu, bila dah orang kata terlepas cakap mengguruskan hati orang, perlu ada penyesalan. Menyesal. Kenapa aku tak prepare cakap macam tu kan? Macam tu lah, dia nak menyesal, dia salah cakap tadi. Macam menyesal. Dia menyesal tu, kita just minta maaf lah. Okey, macam Kai sendiri pun, kita minta maaf sebab Kai nervous, Kai tak tahu nak cakap apa. Bila dah nervous tu, dia cakap macam suka hati cakap. Dia macam otak ke lain. Dah bercenaru. Kan? Ya, itu. Baik. Faham. Okey, untuk Anas sendiri juga, mungkin ada sedikit nasihat kita sebagai orang dewasa yang dah ada career, ada tata susila kita untuk berkomunikasi. Mungkin Ana boleh beri sedikit nasihat secara ringkasnya kepada anak-anak muda terutamanya. Kita bercakap ni kena berfikir dulu, Dik. Betul. Okey, senang cerita macam ni. Kalau kita rasa kita tak suka perkara itu terjadi pada kita jangan buat perkara itu pada orang lain. Tu the simple thing yang kita kena ingat in mind lah. Tak kisahlah dari segi pertuturan ke, daripada segi perbuatan ke kan. Sebab sekarang ni banyak dah kes macam-macam jenis kes kan, bukan semata-mata dia sebab bercakap ni boleh juga kategori sebagai bully juga kan. Bully melalui kata-kata. So apa yang kita rasa kita akan terasa, kita jangan cakap benda tu dekat orang. Vice versa lah. So barulah hidup akan lebih bahagia. Barulah sama-sama happy. Dan harmoni. Jadi pentingnya kita untuk menjaga sensitiviti orang lain. Ya, Coach, mungkin seringkasnya Coach boleh rumuskan topik kita pada hari ini. Satu, bila kita cakap berlapik jangan berpuluh-puluh lapisan. Okey. Banyak sangat tu puluh. Banyak sangat lapisannya sebab sampai orang tak faham. Okey. Dan bila cakap lepas, jangan lepas tanpa tali. Mesti ada tali untuk mengawalnya supaya kita tidak menggurus perasaan orang lain. Dan akhir sekali, mesti ada adab. Adab, you mesti ambil kira perasaan orang lain. Dengar dulu, baru respon. Okey, adaptasi perubahan orang lain itu berbeza. Dan B, buka minda. Macam Kai kata tadi, buka minda. Jika ada teguran, kecaman dan sebagainya, orang lepaskan. Kalau benda itu betul,
you buka minda, buka hati, terima teguran itu dengan baik. Okey. So guna adab tadi. Baik. Terima kasih banyak-banyak Coach Kai dan juga Ana. Dan Kai, hari Rabu ni hari lahir Kai, jadi advance birthday wishes. Easy sangat. Sama bulan masih 30 ya? Ya 30 tau. 30. Wow. 30. Okey, baru 30. Apa pun selamat hari lahir Kai. Dan terima kasih Coach dan juga Ana. Dan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI.